Assalamualaikum and hi semua. So, kita masih lagi dalam chapter 7, rotation of a rigid body. Cuma kita akan kenalkan another quantity yang penting dalam rotation motion, iaitu angular acceleration. Okay, so angular acceleration. Okay, simbol bagi angular acceleration ni adalah alpha. Okay. And then kita kena tahu juga unit bagi alpha, since dia adalah acceleration, so dia lebih kurang sama je macam unit acceleration yang kita dah belajar. Cuma since dia adalah angle, so unit dia adalah radian as negative 2. Okay, so yang ini kita nak fokus hari ni. Okay, so kita try recap balik berkenaan dengan theta dan juga omega. Okay, so untuk theta, kita tahu unit bagi theta adalah radian. Okay, kemudian omega, kita ada dua formula yang relate dengan omega, iaitu satu omega average, satu lagi omega instant. Okay, so bila kita cerita tentang average omega, kita fokus kepada formula, iaitu perubahan angular displacement theta final minus theta initial over time interval, atau kita boleh tulis sebagai d theta over delta theta over delta time. Okay, tetapi kalau instant, kita fokus kepada omega at specific time. Okay, jadi kita kena guna derivative bagi angular displacement with respect to time. Okay, and then so kita tahu unit bagi omega mestilah radian bahagi dengan masa, so radian per second bagi kedua-dua omega. So begitu juga dengan kita punya angular acceleration. So kita ada dua angular acceleration. Yang pertama angular acceleration average dan angular acceleration instant. Okay, so yang ni yang kita nak tengok dalam table ni. Satu average, satu lagi instant angular acceleration. So dari segi definition, saya rasa awak boleh baca sendiri, go through apa yang dimasukkan dengan alpha instant dan juga alpha average. Cuma nak fokus dekat sini, apa formula yang kita akan guna in case nak cari alpha. Okay, formula untuk average, obviously dia mesti relate dengan omega. So dia adalah perubahan omega divided by time. So formula alpha average tadi, dia adalah omega final minus omega initial divided by time interval, atau boleh tulis sebagai delta omega over delta time. Okay, and then untuk instant pula, kalau dia specific time, so dia kena guna derivative of omega with respect to time. Okay, so unit bagi alpha adalah radian per second square. Alright, so kalau perasan, theta, omega dengan alpha ni dia mesti related, macam dalam chapter 2 antara S, velocity dan juga acceleration. Alright, so kita try tengok example 1. Example 1. Okay, the angular velocity of a flywheel decreases uniformly from 4,000 revolution per minute to 1,000 revolution per minute in 5 seconds. So maksudnya kat sini, omega of the flywheel, omega dia decrease uniformly daripada 4,000. So ini adalah omega initial kita. Okay, daripada 4,000 kepada 1,000, ini adalah omega final kita in time 5 second. Within the period of 5 second, dia drop, dia punya omega dia drop. Okay, so rev minute negative 1 ni sebenarnya adalah RPM, revolution per minute. Okay, kemudian apa soalan minta? Dia kata angular acceleration, dia minta kita cari angular acceleration in 5 second interval. Okay, so dekat sini dia macam tak spesifik. Sebenarnya dia nak average angular acceleration ke instantaneous angular acceleration. So untuk kita check ini average ke instant, kita kena tengok dekat description dekat sini. Kalau dia nak interval of 5 second, maksudnya within 5 second, dalam masa 0 sampai 5 saat, berapa alpha dia. So itu adalah average alpha.
Okay, kalau instant dia mesti spesifik, dia nak time mesti pada 5 second, mesti pada 6 second, mesti pada 7 second. So ini adalah period antara 0 to 5, so dia adalah average alpha. So untuk kita cari average alpha, mestilah kita kena guna formula perubahan omega minus omega final minus omega initial divided by time interval. So kita kena tahu apa omega final dan apa omega initial. Okey, kita dah listkan tadi. Ini adalah final dan ini adalah initial. Dan ingat, unit yang kita guna gunakan, kalau omega SI unit mesti radian per second, kalau time mesti second. Okay, so dia bagi omega dalam revolution per minute. Maksudnya kita kena convert daripada revolution per minute to radian per second. So macam mana nak convert? Kena tahu conversion antara RPM to radian per second. So benda ni saya dah ajar dalam chapter 6. 1 RPM is equivalent to 2 pi over 60 radian per second. So sekarang saya nak 1000 ataupun 4000 revolution per minute, nak convert pergi X radian per second. So now masanya untuk kita darab silang. 1 times with X, darab silang sebelah, darab silang lagi sebelah, times with 2 pi over 60. So kita akan dapat jawapan dalam radian per second. Okay, dan baru kita masukkan dalam formula ni lah. Okay, so kita teruskan. Untuk omega final kita tadi berapa? 1000 times with 2 pi over 60 minus with initial adalah 4000 pun kena convert divided by berapa? In the period of 5 seconds. So boleh solve lah berapa dan apa unit bagi angular acceleration. Okay, so itu tentang example 1. Okay, so let's continue with next learning outcome. Learning outcome seterusnya adalah 7.1 C and D. Okay, so kita akan state parameters in rotational motion. Basically kita dah state tadi dari segi definition dan juga equation. Tetapi kali ni kita akan relate dengan quantities dalam linear motion. Okay, so ada hubung kait antara contoh rotational motion kita guna angular velocity. Kalau linear motion kita guna linear velocity. So ada hubung kait antara V dan omega dekat situ. So kita akan tengok relation antara tiga main quantity kita, iaitu angular displacement, angular velocity dan juga angular acceleration yang kita baru sahaja belajar tadi. Okay, so first of all, let's look at the first two diagrams yang ada dekat bawah ni. Okay, so ini adalah satu rigid body. Okay, so contoh kalau kita tengok 7.1 dekat sini, so ini adalah rigid body, irregular shape of a rigid body yang undergoes rotational motion. So dia bergerak anti-clockwise, so ini menunjukkan direction anti-clockwise. Okay, okay, so kita ambil satu position P di sini. Okay, so satu point P di sini, so dia bergerak anti-clockwise, so kita tahu dia akan ada linear velocity which is 90 degree to radius. So ini semua orang tahu kan, kalau kita recap balik daripada chapter 6, kalau kita lukis satu circle, ini adalah position asal sebelum dia bergerak. Kalau dia nak bergerak anti-clockwise, dia akan ada satu velocity tangent to the curve dan 90 degree to the radius. Okay, so velocity ini kita panggil sebagai linear ataupun tangential velocity. So saya highlightkan sikit V dekat sini. So kita panggil ini sebagai linear atau tangential velocity. Okay, so dia berlainan dengan omega. Kalau omega, dia menunjukkan kuantiti velocity dalam circular motion tu. So ini adalah omega. Okay, so dia bergerak anti-clockwise. Okay, so tu tentang velocity lah. Okay, kenapa kita explain pasal velocity? Sebab kita nak kenalkan lagi satu kuantiti. Okay, iaitu nama dia tangential ataupun linear acceleration. So di sini. Okay, so dalam satu circle, kita kembali pada circle tadi. Okay, dalam sesuatu circle, kita akan ada juga tangential acceleration which has the same direction dengan linear ataupun tangential velocity tadi. Okay, kalau kita pada position P ni tadi, okay, kalau kita pada position P, dia juga ada 80
yang direction dia sama dengan V tadi. So, kita akan panggil ini sebagai, linear ataupun tangential acceleration. Okay, acceleration, dan simbol yang kita akan gunakan adalah AT. T itu maksudnya tangent lah. Okay, tangent to the curve. Okay, kalau V kita tak guna VT, kita guna V saja. Okay, kalau E kita panggil AT. Okay, so AT ada benda baru tetapi direction dia sama dengan V. Kemudian pada position yang sama, kita tahu untuk sesuatu objek bergerak dalam circular motion, dia akan ada centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration ni pun kita belajar dalam chapter 6. Dan direction dia mesti always towards the center of the circular motion. So imagine that is the center. So E mesti ke arah center. So itu AC. Contoh objek tu berada di sini sekarang, maksud saya point tu bergerak daripada P kepada point seterusnya. So kita akan ada AC di sini, okay, dan AT kita akan berada di sini. Okay, so basically AT dengan AC ni 90 degree to each other lah. Okay, macam velocity kan 90 to the radius kan, so sama juga AT ni 90 degree to the centripetal acceleration. Bermaksud pada point yang sama kita akan ada dua acceleration, satu AT, satu lagi AC. Okay, so bila ada dua acceleration, okay, dan kedua-duanya adalah linear sebenarnya, so kita akan ada satu lagi resultant acceleration, kita panggil sebagai total ataupun resultant acceleration. So ini kurang penting. Yang penting kita kena tahu dekat mana direction bagi AT, dekat mana direction bagi AC. Kemudian bila ada dua vektor, satu X dan satu Y, kita boleh cari resultant bagi kedua-dua ini. So itu hanyalah macam decoration sajalah. Sebab kita semua dah tahu macam mana nak cari resultant kan daripada Pythagoras theorem. Okay? So next adalah apa yang dia nak highlightkan kat sini adalah formula-formula yang mungkin perlu dalam chapter ini. Formula pertama adalah AC, dan formula ini kita belajar dalam chapter 6 macam mana nak cari centripetal acceleration. So boleh straight away guna formula centripetal acceleration saja untuk cari AC. Tetapi kita tak ada formula untuk AT. For now kita belum lagi ada lah. Okay, nanti saya akan explain dia punya relation nanti. Okay, so ini untuk AC, formula untuk AC. Kemudian formula di bawah ini adalah Pythagoras theorem saja untuk resultant linear acceleration A. Saya kata tadi kita ada AT X, kita ada AC Y, so kita akan ada A. So untuk cari A ni kita guna Pythagoras theorem sajalah. Okay, so ini Pythagoras theorem, okay, untuk cari A. Alright. So basically apa yang saya dah explain hanyalah untuk introduce kat mana direction bagi tangential acceleration, iaitu direction yang sama dengan linear velocity ataupun tangential velocity. Okay, cuma recap balik, kita recap balik direction bagi AC tadi, dan kita kenalkan lagi satu total resultant bagi linear acceleration yang terhasil daripada direction of AT dan direction of AC. Alright, so next is, inilah penting. Ini seterusnya benda penting yang kita kena tahu, relation antara linear dan rotational quantity. Sebab kita macam asyik banyak sebut tentang kalau ada theta, kalau ada omega mesti ada V, kalau ada alpha mesti ada E. Nampak tak? So dia ada relation kat situ. So macam mana nak relate ke quantity linear dengan quantity rotation ini? Okay, so contoh kat sini. Okay, ini adalah bulatan circular motion. So kita bagi kepada dua. So this is linear and this is rotation. Okay, saya buat besar sikit lah bulatan ni. Bulatan. Okey. Kita ambil satu point. Point awal. Point A adalah point awal, kemudian dia bergerak kepada point B. After some time dia akan move anti-clockwise lah. Okey. So pergerakan dia sekarang ni adalah anti-clockwise. Okey. So ini adalah position asal A, B adalah position yang kedua. So kita ada angle. Okey, pergerakan angle dekat sini daripada AB. So ini kita panggil sebagai theta. Okey, kemudian daripada A kepada B kita akan ada satu jarak, kita panggil arc length ataupun length of arc.
Okay, lengkuk, panjang lengkuk tu. So ini adalah S. Okay, kalau kita compare S dengan theta dekat sini, sebenarnya dia ada relation. So S ni belong kepada jarak linear dan theta belong kepada angle untuk rotation. Okay, so itu dari segi displacement lah antara linear dan rotation. Kemudian kita pergi kepada velocity pula. Okay, pada position A kita akan ada velocity. Kalau dia moving anti-clockwise, so dia akan ada velocity up. Okay, tangential velocity ataupun linear velocity. Kalau pada position B, velocity dia ke kiri. Tangential velocity atau linear velocity. Okay, so itu untuk linear. Dan kita tahu pada masa yang sama dia bergerak dalam rotation. Okay, so bila dia bergerak rotation, bermaksud kita akan ada omega to represent the angular velocity. Okay, so untuk velocity, rotation kita adalah omega, linear kita adalah v. Okay. Dan yang ketiga, kita pergi kepada acceleration. Acceleration kita baru je kenalkan tadi, AT. So, untuk AT, okay, so kita ada AT yang sama direction dengan V. So, ini pun sama. Kita ada AT. Pada masa yang sama, dia juga bergerak anti-clockwise. So, dia ada alpha. Okay, so AT obviously untuk linear dan alpha untuk rotation. So, ada relation antara S theta, V, omega dan AT alpha. So, untuk relate ke tiga-tiga kuantiti ini, okay, S theta, V, omega dan AT alpha, as simple as kita just relate dia dengan radius sahaja. Okay, so kita dapatlah. Kita dapat tiga relation penting dalam circular motion. Okay, tiga relation penting dalam circular motion. Basically, these two formula kita dah familiar kan. S equals R theta dengan V equals R omega. Cuma formula yang baru untuk kita adalah relation antara tangential acceleration dan juga angular acceleration. So, ini yang saya summarizekan dalam table dekat sini. Okay, so kita kena tahu relation ini. So, itu adalah relation antara linear dan juga rotation. Alright, so kita try guna ketiga-tiga kuantiti ni dalam example. Tiga-tiga relation ni dalam example 2. So, let's look at example 2. Angular position of a line on a disc. So, imagine this is a disc, center, kemudian ini line, dia ada reverse sekarang. Radius 6 cm is given by theta. Dia ada bagi satu equation theta with respect to time. Okay, so soalan pertama, calculate the average angular speed between 1 second to 3 second. Okay, so soalan minta average angular speed. So average angular speed adalah omega average. Okay, omega lah angular speed, angular velocity benda yang sama lah kan. Okay, so formula dia adalah change in angular displacement, theta final, theta initial. Kalau average ni dia mesti perubahan. Kalau macam tadi example 1, perubahan omega sebab kita nak cari alpha kan. Okay, sekarang example 2 kita nak cari omega, so perubahan theta pula lah. Okay, so macam mana nak cari theta final dan macam mana nak cari theta initial, dan apa yang kita fokus kat sini adalah from 1 second to 3 second. So bermaksud theta final adalah theta at 3 second. Okay, 3 second. So kita dah formula theta kan, 10, 5. Okay, so ini formula theta kita, substitute sajalah 3, 4, 3 square. So kita akan dapat theta. Dan unit dia terang-terang dia tulis kat sini, unit dia adalah radian. So itu adalah theta final. Kita kena figure out pula theta initial. Okay, kat bawah lah. Okay, so theta initial pula. Okay, so theta initial, yelah, betul lah, final kan dia daripada 1 to 3 kan, 1 to initial, 3 to final lah. So theta at time 1 second. So dapatkanlah theta untuk 1 second pula berapa grad. Barulah kita boleh gunakan formula kita kat sini.
Theta final dah ada, theta initial dah ada. So delta T kita berapa? Delta T kita adalah perubahan time from 1 to 3. So 3 minus 1 lah kan, 3 minus 1 second. So itu adalah perubahan time kita. So itu untuk soalan pertama. Okey, kita pergi pada soalan kedua pula. Linear speed of a point on the rim at 2 second. Okey, apa yang dimasukkan dengan rim ni? Rim ni sebenarnya di penghujung disk ni. Okey, di penghujung disk itu adalah rim. So maksudnya kita kena gunakan the whole radius lah. Okey, so soalan dia minta linear speed. So V at 2 second. Okey, dia nak specific time. So untuk dapat V, kita ada relation antara V dan omega. V equals to R omega. So untuk kita guna formula ni, kalau kita nak V at 2 second, bermaksud omega pun mesti at 2 second. So ini adalah omega instantaneous. Okay, so macam mana nak dapat omega instant? Ingat, kita kena guna derivative. So omega adalah derivative bagi angular displacement. Ya, dan kita ada formula theta dekat atas ni tadi. Bermaksud kita kena differentiate. So, apa theta kita? Tan minus 5t plus 4t square. So, to differentiate theta with respect to time, tan tu hilang lah. Negative 5t akan jadi negative 5. 4t square, 8t. 4 times 2, 8. So, kita ada omega. So ini adalah omega kita with respect to time. Baru kita masukkan time kita 2 second. Okay, so time 2 second, omega negative 5 plus 8 times with 2. So dah dapatlah omega. Dan unit bagi omega obviously radian per second, sebab theta tadi radian kan. Okay, so dah dapat dah. Okay, dah dapat dah omega. Untuk 2 second, barulah kita boleh masukkan dalam equation ni. So bila kita dah dapat omega at 2 second, kita akan dapat velocity at 2 second. Okay, radius tu kita boleh guna daripada yang diberi lah radius pada soalan tu. Alright, so itu soalan kedua. And then last, soalan yang ketiga, dia minta kita cari tangential acceleration point on the rim at 2 second. Okay, so kali ni dia nak alpha, bukan alpha sebab tangential acceleration kan. So AT, relation dia R alpha. So kena cari alpha at 2 second. Macam mana nak cari? Okay, so kena guna derivative bagi omega. So ini instant alpha lah. Okay, so this is alpha instant ataupun instantaneous. Okay, so kita dah ada equation bagi omega tadi kan. Omega tadi ambil daripada sini di equation kita. Omega negative 5t plus negative 5 plus 8t differentiate. Okay, differentiate dw over dt, so dia akan jadi 8 radian per second square. Okay, so dah dapat dah alpha. Barulah kita boleh masukkan dalam equation ni. Since kita dah tahu dah ini adalah alpha at 2 second. Okay, at 2 second sebenarnya kalau ikut formula, time tu dah hilang kan, t hilang. So alpha kita ni sebenarnya constant. Tak kisah time berapa, dia memang 8. Tak kisahlah 1, 2, 3, 4, 5 second ke, alpha kita sentiasa 8 radian per second square. So masukkan je dalam formula AT equals to R alpha. Masukkan dalam formula ni, masukkan nilai radius. So kita akan dapatkan apa nilai AT kita kat sini. Right? So make sure tahu apa unit bagi AT. So saya nak tengok. Okay, so itu sahaja untuk example tu. Boleh bagi idea untuk awak solve tutorial questions. Okay, right, thank you.